Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama pada malam ini. Hari ini 21 hari bulan Jun 2021. Hari ini kita nak belajar sedikit untuk kita sama-sama nak set bagaimana untuk kita melupuskan peralatan ataupun aset atau inventory kita melalui AMS. Okey. Pada hari ini saya ingin nak menarik perhatian tuan-tuan tentang tuan-tuan perempuan tentang macam mana kita nak lupuskan alat melalui AMS. Jadi ada beberapa cara yang kita boleh guna dengan mudah. Tetapi kita kena pastikan bahawa alat yang kita nak lupus tu telah kita daftarkan. Kita daftarkan ke dalam PTJ masing-masing sebelum kita lupuskan. Jadi bila dah ada dalam senarai ni, kita cuma pilih dalam tindakan ni, kita boleh tengok dalam bintang ni, status butiran. Itu di mana kita nak lupuskan. Kalau kita bintang ni, dia akan pilih status untuk dilupuskan. Jadi kita boleh buat proses seterusnya selepas itu. Jadi itu antara pilihan yang akan kita gunakan untuk kita lupuskan alat. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan sebab ada satu contoh di sini di mana saya dah masukkan ke dalam Q4 17 untuk dilupuskan. Dan sebelum ni saya dah buat. Jadi cuma saya nak sambung aja supaya lebih tuan-tuan dan puan-puan faham bagaimana kita nak lupuskan sesuatu alat itu melalui AMS dengan mudah. Okey, saya ada di sini, saya ada, kalau tengok dalam laman data ni, kalau kita tengok laman data, saya ada data civil ni. Saya masuk sekejap, so kita tengok rujukan teknikal, urusan inventory. Kita ambil yang keputusan mesyuarat pelupusan ke-1 ni. Jadi kita akan tengok di sini menggunakan sampel ni lah. Ini dah alat yang awam yang telah dilupuskan. Ini adalah keputusan jawatankuasa tu yang dilupuskan pada 4 bulan 3 2009. Jadi saya dah masukkan semua alat-alat ni ke dalam senarai untuk dilupuskan lah, kan? Tetapi benda ni dah dilupuskan. Cuma kita nak ulang balik supaya kita faham. Sebab dalam kes saya ni, alat-alat ni saya walaupun 2009 saya masukkan ke dalam MAS, kemudian selepas tu saya lupuskan balik supaya generasi akan datang pada future mereka tahu apa yang akan apa yang terjadi kepada aset-aset dulu. Jadi dalam MAS ni, data yang telah dilupuskan sejak zaman penubuhan awam tu dimasukkan kembali supaya senang generasi yang akan datang nanti akan semak balik. Jadi proses yang saya tengah buat macam tu. Jadi saya akan masukkan barang-barang yang lama dulu masuk dan kemudian kita akan lupuskan. Dan satu segi lagi ialah saya boleh tengok keberkesanan AMS tu. Sekarang AMS ni kita tengah dalam penambahbaikan, kita boleh nak tengok tang mana dia ada error. Jadi kita try untuk seminimum mungkin mengurangkan error di dalam AMS tu.
Jadi ada dua function lah di mana kita masukkan database. Satu lagi kita uji database ni. Bagaimana dia bertindak dengan kehendak kita. Okey. Sekarang ni daripada 41 item ni saya dah masukkan semua dah. Kecuali yang bahagian 36, 37, 38, 39, 40, 41 ni saya belum masukkan lagi ke dalam QPOR 17. Nanti saya akan tunjukkan lah. Yang lain-lain ni yang daripada nombor 1 dan selepas sampai 36 tu, 37 tu, sorry, sampai ke 36 tu, 35 telah saya masukkan. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi yang lain ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan macam mana kita masukkan ke dalam bagaimana kita nak masukkan dalam QPOR 17. QPOR 17 adalah satu borang di mana kita akan hantar QPOR 17 dengan QPOR 16 tu kepada Jabatan Bendahari. Jadi kita kena sediakan QPOR 17. Kan? QPOR 16, kemudian kita akan hantar kepada Bendahari, kemudian Bendahari akan meeting, kemudian dan barang tu akan dilupuskan ataupun tidak dilupuskan oleh komiti tu, jawatankuasa tu. Dan selepas tu kita akan keluarkan senarai tu daripada MS. Jadi MS kita akan bersih lah. Jadi MS kita akan bersih daripada barang-barang yang telah dilupuskan. Okey. Okey, kita cuba satu persatu. Sekarang kita pergi MS. Okey, bila kita masuk senarai daftar ni merangkumi semua. Okey, merangkumi semua alat yang kita daftarkan. Saya ulang sekali lagi, senarai daftar PTJ ni adalah senarai semua yang kita daftarkan. Yang lupus ke, yang tak lupus, semua masuk dalam ni. Tetapi untuk senarai daftar bersih yang ni, senarai daftar bersih ni adalah yang betul-betul bersih. Di mana kalau yang dah lupus tu tidak dimasukkan ke dalam senarai ni. Okey. Dan juga alat yang belum diberi lokasi juga tidak dimasukkan ke dalam ni. Kan? Saya dah ulang beberapa kali dah. Jadi yang bersih ni adalah yang dipamerkan dalam QPOR 7 di lokasi masing-masing tu. Bila kita klik QPOR 7 tu bermakna dia dah bersih. Yang lupus ke apa dah tak ada, yang kita tak buat lokasi pun tak ada dalam QPOR 7 ni. Begitu juga dalam QPOR 10, QPOR 4, QPOR 4, QPOR 5, QPOR 10, QPOR 11 begitu juga. Dia menggunakan daftar yang bersih. Okey, itu kita kena faham dulu. Okey. Sekarang ni kita akan tengok dalam senarai daftar PTJ. Jadi saya dah masukkan senarai daftar PTJ ni adalah senarai utama lah. Jadi kita akan cari yang ke-37 tu, yang ke-36 tu untuk kita masukkan yang saya tunjukkan tadi yang 36 ni. Yang 36 ni kita akan 36, 37, 38 ni kita akan masukkan ke dalam senarai QPOR 17. Tapi sebelum tu kita tengok dulu senarai QPOR 17 kita dalam pelupusan 17A ni. 17A ni pada di awam adalah ada banyak lah. Saya rasa dalam 21 QPOR 17. Jadi yang kita bincangkan adalah yang ni lah. Aset lupus tahun 2009 mesyuarat ke-1. Ini keputusan dia. Keputusan dia yang tadilah, yang ni. Okey, mesyuarat ke-1 jawatankuasa pelupusan ni. Jadi kita akan masukkan ke dalam QPOR 17. Kan, 17. Sekarang dah masuk dah 61. 61 aset lah. Yang di atas ni 61 dah masuk dah. Jadi kita akan masuk yang tambahan lah. Kalau kita tengok di sini, kita boleh nampak lah. Yang 61 ni, yang sini lah. Okey, seterusnya. Jadi kita akan dapatlah alat-alat yang telah kita masukkan ke dalam QPOR 17. Okey.
Jadi Q-Port 17 ni amat penting lah. Selepas dah kita masuk ke dalam ni, prosesnya adalah kita akan cetak, kemudian kita akan hantar ke Jabatan Bendahari lah. Okey, dalam kes sekarang ni dia tak payah hantar dah sebab benda ni benda lama. Jadi kita akan ulang proses tu supaya dia masuk dalam database dalam kes awam lah. Masuk dalam sekarang ni yang lain ni semua dah lengkap. Yang ni belum selesai lagi. Kita akan sahkan baru dia selesai. Jadi kita akan tambah dalam Q-Port 17 ni. 17, 164, 155, 636 ni. Dengan keterangan ni kita akan masukkan. Kita akan cuba masukkan dulu kan. Okey, kita pergi kepada pendaftaran. Kita akan pergi dan kita akan cari yang 36 iaitu 7304. Okey, 7304, 7304 tag ID dia. Jadi alat dia adalah Macintosh 14 inci color monitor. Okey, 14 inci color monitor Macintosh. Jadi kita akan pergi dekat bintang ni. Dalam bintang, status aset ni apa dia? Kita nak buat apa? Kita akan lupuskan. Bila lupuskan, sekarang dah ada dah tadi Q-Port 17. Jadi kita boleh pilih lah dalam option A. Option A, kita boleh pilih yang tadi, yang belum selesai lagi adalah yang ni lah. Aset lupus, mesyuarat ke 1 tadi. Yang belum lengkap lagi tu. Jadi kita boleh masukkan dalam ni. Jika kita nak buat baru, kita tak guna yang ni. Kita kalau belum ada lagi Q-Port 17, kita kena wujudkan 17 yang baru, kita bubuh sini tajuk dia. Kan? Aset macam ni lah. Aset lupus tahun 2009 mesyuarat ke 1 ni, kita type di sini. Kita type aja. Okey? Bila kita type tu, kita masukkan yang pertama. Kan yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita akan gunakan option A. Untuk yang pertama saja kita akan wujudkan Q-Port 17 yang baru ni. Lepas dah masuk satu alat, kita akan gunakan yang A ni, bukan yang B lagi. Dalam kes ni macam ni lah. Saya dah create dah 17A tadi, 17 tadi. Jadi kita akan masukkan dalam yang ni. Jadi kita hantar saja. Bila hantar secara automatik, sistem ni akan hantar kepada Q-Port 17A ni. Yang tadi. Kan? 61 dah jadi 62. Dia akan masuk dah ni. Bilangan dia bertambah lah. Sekarang 62. Okey, kita masukkan lagi. Cari aset yang seterusnya iaitu 7305. 7305. Tag ID dia iaitu monitor. Monitor yang ke-37. Ni kita tengok yang ni ya. Tengok sini. Yang ke-37 monitor ni kita masukkan. Jadi kita masukkan yang ni macam tadi juga proses dia masuk dalam Q-Port untuk dilupuskan. Q-Port 17, pilih yang A. A. Benda yang sama aja masuk jadi 63. 63 kita pergi yang ni pula. Kita tengok 62 kita refresh balik. Jadi 63. Nampak? 63. Jadi kita masuk yang ke 64. Yang ni, yang tadi. Kita masuk yang 64 adalah 7306. Okey, 7306 adalah laser. Jadi kita akan, yang ni kita tak boleh masukkan lagi. Sebab apa? Sebab dia tak ada lokasi lagi. Okey. Yang ni tak ada lokasi lagi. Jadi untuk yang tak ada lokasi macam ni, kata kita baru register je, tak ada lokasi. Jadi kita tak boleh, dia bintang tak ada. Jadi dalam kes awam, untuk yang ni 37306 ni, ID tag dia ni, kita kena masukkan dulu ke dalam satu lokasi. Dalam kes awam, kita ada lokasi maya lah. Kita create satu lokasi maya. Di mana lokasi maya tu bukan ada fizikal lah. Maya saja. Di mana barang yang kita lupuskan, kita letakkan di situ.
Jadi dalam kes ni saya akan pindahkan dulu 7306. Contoh dia kita tengok. Kita pergi Q4 6 yang tiada lokasi lagi. Okey, kita masuk dalam ni. Kemudian kita cari tadi 7306. Iaitu laser jet tadi ni. Yang belum diubah lokasi, kita daftar pergerakan. Okey, kita masukkan kampus kejuruteraan dalam kejuruteraan awam. Kemudian kita akan masukkan ke satu lokasi lupus maya. Okey, ini lokasi kita boleh create aset yang telah lupus sebelum tahun 2020. Aset inventory lupus belum. Jangan print ini. Okey, kita jangan print untuk lokasi Q47. Okey, kita klik yang ni, kita masukkan dalam tu, kita daftar. Once kita daftar, kita boleh masuk balik kepada daftar PTJ tadi. Kita cari balik 7306 dan kita akan dapat satu lokasi yang telah satu aset yang telah diberikan lokasi. Jadi selepas tu baru kita boleh pindahkan ke dalam Q4 untuk dilupuskan. Sama tadi. Okey, hantar dah. Jadi dalam kes ni jadi 63, kita refresh. Jadi 64 dah. Lagi kita masukkan lagi adalah 7307. 7307. Masukkan lagi trafik software ni. Kita masukkan lagi. Ini dah ada lokasi. Kita masukkan lagi untuk dilupuskan. Proses yang sama A tadi, pilih yang benda mesyuarat pertama ni tadi. Okey, hantar. Dia akan masuk jadi yang ke ini 64, kita refresh. Jadi 65. Okey. Yang belum selesai ni saja yang akan dipamerkan. Yang lengkap ni tidak dipamerkan masa kita buat untuk dilupuskan tu. Hanya ini saja yang timbul. Sebab yang lain ni tak akan timbul sebab dia dah lengkap, dah selesai. Kita tak boleh buat apa dah yang ni. Okey. Sebab kita barang ni semua telah dilupuskan. Jadi kita tak boleh hidupkan balik. Jadi yang ni 65, kita tambah lagi. Kita tambah lagi 7307 tadi 8. 7308 adalah UPS. Oh, yang ni pun tak ada lokasi lagi. Jadi kita akan pergi Q46. Tiada lokasi. Kita ambil 7308. Okey. Daftar pergerakan. Pilih kejuruteraan awam dan lokasi maya lupus. Lokasi maya lupus, daftar. Jadi kita kembali kepada yang tadi, daftar PTJ, ambil balik 7308, iaitu UPS. Dah sekarang dah boleh pilih. Okey, pilih. Kemudian kita untuk dilupuskan, masukkan yang belum lengkap tadi. Okey, masukkan. Jadi dia sekarang ni 65, jadi saya refresh jadi 66. Tengok, 66 alat dah ada. Okey, kita ambil lagi. Kita ambil lagi 17309 yang last sekali. Yang last, yang ni Tadi UPS, jadi printer NEC ni, yang last. Jadi kita ambil 7309. 7309. Okey, yang ni kita juga akan masukkan macam tadi untuk dilupuskan. Pilih kod PW bagi butiran ni, klik yang ni. Ada satu yang tak angkat lagi tadi. Okey, hantar.
Jadi kita kira semua alat kita. Patutnya dah jadi 66 jadi 67. Kita refresh. Jadi 67 alat. Kita klik sini. 67. Lepas tu kita buat semua. Dia patutnya dia display 67 yang alat. Okey, 67 alat yang telah lupus sebenarnya. Tapi dalam kes ni belum lupus lagi lah. Sebab kita ulang balik, jadi belum lupus lagi. Untuk yang baru, kata kes yang baru lah. Kalau tuan-tuan katalah yang ni benda ni dah lupus sama. Tapi kalau baru, kata benda-benda ni semua adalah baru untuk nak kita hantar Mandahari. Jadi kita kena masukkan lah setiap digitizing tablet ni kenapa, apa ulasan pelapor dia. Jadi kita masuk sini lah. Ulasan pelapor dia katalah alat ni tidak ekonomi dibaiki. Tidak, sorry, rosak kot. Tidak ekonomi dibaiki. Satu daripada ulasan dia. Dan kita hantar pemeriksa lah. Kata dalam kes ni, pemeriksa dia adalah Cik Harry lah. Cik Harry. Okey, hantar. Okey. Okey. Once kita dah pilih Cik Harry, dalam coupon 16 ni, dia akan tuliskan Cik Harry di bawah ni lah. In case kalau kata Cik Harry tak ada hari ni, mungkin Tuan Syed ada. Tuan Syed. Jadi dia akan ubah lah. Senarai coupon 16 yang tadi. Okey, yang ni tutup balik. Jadi kita, kadar hari tu, Cik Harry tak ada, kita boleh tukar jadi Tuan Syekh, Tuan Syed pula. Tuan Syekh, Syekh Muhammad Rashidi ada. Kita pilih Syekh pada hari tu. Okey, hantar. Okey. Bila kita print, Syekh akan sign untuk yang digitizer ni. Kan? Ataupun untuk semua. Jadi kita boleh copy lah. Copy pula. Kita boleh masukkan tindakan-tindakan ni semua dalam ni. Lepas tu kita boleh print coupon 16. Untuk yang coupon 17, kita boleh cetak macam ni. Adalah. Kita cetak macam ni. Dia akan display lah coupon 17 ni. Jadi just print saja. Ada beberapa item di sini. 67 item. Jadi kita print. Lepas tu kita sign sini. Bos kita sign sini. Ketua PTJ sign sini. Kalau nama saya Zulkifli Hashim, saya akan sign di sini lah. Okey, dengan tarikh pada hari ni. Okey, kalau kata tarikh yang bila kita print tu. Jadi kita print, kita boleh hantar kepada Mandahari. Just macam tu je sebab benda ni telah ada. Kalau tengok yang tadi, saya dah masuk komen kan, tidak ekonomi dibaiki dah ada di sini. Kalau Macintosh Centris ni apa dia? Mungkin dah telah uzur. Okey, Centris ni juga telah uzur. Ni. Dan kemudian kita tengok notebook dah tak orang tak pakai dah zaman ni. Contohnya komen pelapor lah. Jadi dia akan masuk dalam ni. Semua ulasan ni. Dia akan masuk dalam yang hujung ni. Jadi nanti Mandahari tahulah apa dia ulasan pelapor ni. Nanti dia akan masuk ke dalam sistem mereka pula. Okey, itu bagaimana kita nak print coupon 17A ni. Okey. Dan juga kita akan print coupon 16. Kita akan macam ni. Tengok tidak ekonomi ulasan pelapor ni. Lepas tu laporan pemeriksaan tak ada pun tak apa. Bukti mana-mana Encik Rashidi. Kemudian kita akan cetak coupon 16 ni macam ni. Okey. Laporan pemeriksaan nanti Syekh Rashidi akan masukkan dalam ni sebab apa pelupusan. Yang kita punya yang masuk yang atas ni lah. Nanti dia akan sign di sini. Okey, ini coupon 16. Okey, coupon 16. Jadi kita kena buat coupon 16 ni setiap satu lah. Coupon 16. Jadi dah masuk coupon 17 tadi. Dalam kes kita, coupon 16 ni tak perlu dah. Ulasan pelapor pun dah tak perlu sebab benda tu dah condemn. Kemudian di bawah ni adalah senarai dokumen pelupusan. Jadi kita akan masuk
senarai dokumen pelupusan tu lah. Dalam kes ni, katalah contohlah benda ni baru, kemudian dah meeting, selepas dah meeting tu dapat keputusan. Kena jual ke, kena serah kat orang ke. Jadi senarai keputusan tu kita akan masukkan ke dalam senarai dokumen berkaitan pelupusan ni. Kita akan masuk sini. Kan? Laporan, sijil dan sebagainya, resit dan sebagainya, kita akan muat turun ke dalam ni. Contohnya, dalam kes ni, bila kita tengok yang selesai ni, katalah yang katalah 45 ni selesai, dia macam ni. Kan? Keputusan ni dah ada. Jadi dengan keputusan ni, orang tahulah, oh kenapa dah sudah lupus ni, sebab apa? Diputuskan oleh komiti pelupusan ni. Okey. Jadi kita kena ada keputusan ni untuk nak membuktikan bahawa dia telah dilupuskan. Okey, kita kembali kepada yang tadi yang belum selesai ni. Okey, kita kena kira balik alat kita kalau 67 tu betul tak 67, kita kena confirm tu sebab nanti dia susah lah kalau kita nak ubah. Okey, kita kira dulu 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Saya kira manual lah. 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67. Betul tak 67? Betul 67. Jadi jika tally dengan keputusan tadi 67, jadi kita andaikan kita dah dapat keputusan. Okey. Apa yang keputusan yang kita dapat tu kita masukkan dulu. Okey, inilah keputusan dia. Okey. Konon-kononnya baru dapat lah kan. Ini keputusannya, kita akan download dia ke dalam satu directory lah. Okey. Contohnya dalam saya masuk dalam MS ni, kita save. Okey, keputusan ni dah dapat. Jadi kita akan masukkan keputusan ni ke dalam MS tu. Okey, choose file. Kita pergi cari tadi yang mana kita ni. Yang ni pastikan dia below daripada 5 MB. Bawah daripada 5 MB. Lebih daripada 5 MB, sistem ni tak terima. Okey, jadi kita kena downsize lah dia punya keputusan ni. Dalam kes ni 3.5 MB. Okey, kita open. Jadi kita muat naik. Malang sikit lah saya buat ni, video ni di rumah. Jadi 3.5 MB ni kadang-kadang sampai berapa minit lah. Kadang-kadang berapa minit untuk upload. Jadi lama dah masa tuan-tuan kalau buat di rumah ni. Jadi kalau dibuat di USM sekejap je lah. Sekelip mata zoom masuk. Tapi buat di rumah ni pakai streaming biasalah, tuan-tuan pun perempuan faham lah. Yang lama sikit masa nak masuk. Tak apa, biar kat dia. Jadi kita tengok balik. Kita masuk yang view yang lain. Kita tengok balik. Selepas kita masukkan tu, dia dah berputak lagi, tak masuk lagi. Kita kena tunggu juga. Jadi kita tengok balik senarai PTJ ni. Inilah senarai PTJ ni. Jadi senarai PTJ ni kita tengok balik hak mana yang kita masukkan dalam tadi tu, yang mana cari, kita pergi Maya tadi lah, tempat lokasi tadi, inventory, kita tengok daftar bersih, kita tengok daftar bersih supaya tadi tu terlampau banyak, kita cari. Kemudian kita akan pergi kepada lokasi Maya yang lupus. Okey, yang mana semua saya masukkan dalam ni. Tengok. Untuk yang dilupuskan tu, dia semua dia berstatus macam ni. Untuk dilupuskan, bila kita masuk dalam QPA 17A tu, dia kena status dia untuk dilupuskan ni semua.
Okey, semua sepatutnya untuk dilupuskan. Dalam kes ni dia ada 67 yang tadilah. 67 jumlah rekod. Jadi semuanya untuk dilupuskan. Kalau tak untuk dilupuskan ni, bermakna dia tak masuk lagi dalam QPOR 17. Jadi QPOR 17 kita dah masuk, keputusan dah masuk dah. Dah penuh dah. Kalau kita nak delete pun boleh. Kalau kita nak tengok, kita klik di sini. Okey. Bila kita klik di sini, dia akan display yang tadilah, keputusan tadi. Okey, keputusan yang tadilah, yang sama lah tadi. Okay, kita tutup. Ini dah keputusan kita dapat. Jadi, tetapi dalam QPOR 17 ni, belum lupus lagi lah. Andai kita dah dapat keputusan, dah beberapa bulan kita tunggu, tiba-tiba dah dapat keputusan. Okey, daripada QPOR yang 16 apa ni, kita tak guna dah. Kita nak lupuskan dia. Contoh dalam kes ni, kita kembali kepada keputusan tu. Apa keputusan dia? Okey, dilupus dan dijual oleh PTG sebagai scrap. Itu keputusan dia. Yang ni dilupus, dijual. Ada yang dibuang, dilupus dan dijual sebagai scrap. Bermakna ada dua keputusan di sini. Nampak? Dilupus dan dijual dan juga dibuang sebagai scrap. Jadi kita kena ambil dia yang banyak ni adalah dijual. Nampak? Ini dijual. Ini juga dijual. Dijual. Ini dijual. Jadi keputusan dia kita kena ambil dia sebagai dijual. Buang ni sikit. Kan? Buang sebagai scrap. Yang ni 139 ni buang sebagai scrap. Yang lain semua dijual. Jadi keputusan dia adalah dijual. Jadi untuk dalam kes ni, dalam kes yang kita 67 alat tadi ni, kita ambil adalah jual. Kaedah dia jual. Kan? Nampak? Ada pindah, ada jual, ada musnah. Sebelum kita nak sahkan QPOR ni, apa dia ni? Tetapkan kaedah cara lupus bagi semua alat-alat ni. Sama ada pindah, jual, musnah, stok, lain-lain. Yang kita buang tu adalah lain-lain. Jadi kita yang paling banyak kita ambil adalah musnah. Musnah pula. Jual. Jadi kita klik jual. Bila kita klik jual, dia satu option akan keluar. Yang ni, kita kena bagi ni lah, nombor rujukan. Kita bagilah yang tadi, keputusan dia ni. Okey, keputusan dia, nombor rujukan adalah yang ni lah. Ni, penolong USM Kejuruteraan 09052 ni. Jadi kita akan masukkan ke dalam ni. Okey. USM Kejuruteraan. Ada dah ini. Kejuruteraan 09052. Tu saja. Keputusan dia. Okey, dalam surat nombor rujukan surat, mesyuarat ke-1. Jadi mesyuarat ke-1 jawatan kuasa pelupusan peralatan komputer. Kecil pula. Peralatan komputer. Milik Kampus Kejuruteraan. Okey. Mesyuarat pertama, jawatankuasa pelupusan peralatan komputer USM Kampus Kejuruteraan. Okey. Untuk yang ni, tarikh surat adalah 14 Mac 2009. 2009, 14 Mac 2009. Anda pasti untuk lupuskan dengan kaedah jual. Okey, bila kita kata jual je, semua ni dilupuskan jadi jual. Kan? Semua alat ni jual. Kita show semua. Jadi semua ni sudah dilupuskan. Kan? Dengan keputusan yang kita ada tadi lah. Kita telah jualkan. Selepas kita jual lah kan.
Lepas tu, ada satu alat tadi yang kita jangan lupa. Keputusan dia apa? Buang. Apa nama tadi? Buang. Traffic software trips. Kan? Jadi kita kena pergi sini balik. Traffic software trips ni kita kena ubah. Daripada jual ni dengan kaedah yang lain. Jual dengan kaedah yang lain. Ya, kemas kini. Jadi kita pergi semua. Yang ni kaedah dia lain-lain. Tadi semua jual kan? Lain-lain. Yang ni ada satu lain-lain. Lain-lain tu makna kita buang lah. Yang tu. Okey. Once kita dah ada keputusan yang lain-lain ni. Kaedah jual dan lain-lain. Okey. Kita kena go for QPOS 19. Okey. Once dia ada 17, dia akan generate QPOS 19. QPOS 19 yang ni lah. Kan, mesyuarat pertama Jabatan Kuasa Perempuan yang kita masukkan yang tadi. Kan? QPOS 19 ni dia akan create. Okey. Rujukan USM yang kita create tadi lah. Okey, kita akan pergi modify dulu. Sebab dalam ni dia ada macam, kalau untuk jual kita ada, kena ada lampiran C. Okey, dalam kes ni, nama ni kita boleh ubah dulu. Mesyuarat pertama Jabatan Kuasa, kalau tak kena kita boleh ubah lah yang kita masukkan tadi. Kita boleh ubah. Tarikh surat mesyuarat keputusan boleh juga tambah 4 Mac 2009. Dia kena klik sini 2009 4 Mac 4 Mac 2009. Sama lah kan. 4 Mac 2009. Kemas kini mesyuarat. Dia akan samakan balik. Okey, yang ni untuk dijual ni kita boleh klik lah. Untuk dijual ni jual kepada siapa? Jadi kita kena beritahu lah. Untuk semua ni penenda dia, jualan dan sebagainya kita kena beritahu lah. Jadi selepas kita beritahu tu dengan tarikh diambil bila ni, kita kemas kini. Lepas tu QPOS 19 ni kita boleh print. Dalam kes yang jual. Kes yang lain-lain kita ambil yang lain-lain ada satu lah. Ni traffic software ni kita klik sini. Kaedah dia apa dia? Dibuang. Lupus dan dibuang. Kan? Kaedah dia. Okey, kita kemas ini. Jadi dia akan masuk traffic software ni. Tag satu ni adalah lupus dan dibuang. Nampak? Lupus dan dibuang. Okay, kembali kepada yang tadi, yang jual tadi ni. Bila kita jual lah, jual company apa ya? Saya pun dah lupa lah. Company mana. Kena semak balik kepada data yang saya ada. Pertama, laporan dan sijil. Okey, kita kena tengok balik surat penenda tu. Kita tengok sijil kita. Tarikh 4 Mac ni. Yang ni dijual lah tuan-tuan. Dijual oleh Suguma Enterprise. Jadi kita masuk dalam Suguma Enterprise ni lah. Suguma Enterprise. Okey, kita masuk dalam yang ni dijual. Aset ni dijual ni. Klik ini dulu. Semua yang dijual. Semua dijual ni penenda adalah Sugumar. Sugumar Enterprise. Okey, Sugumar Enterprise. Harga jualan dia. Mana dia harga jualan dia? Harga jualan RM350. RM350. RM350 lah, murah je. Receipt dia. Yang ni lah. RT09. RT0905-172. RT09 apa dah? 05172.
05172. Itu nombor resit. Tarikh diambil, tengok sini pula, tarikh diambil adalah pada 21 Mei 2009. 21 Mei 2009. Okey, 21 Mei 2009. Okey, dah ambil tu, kita kemas sini. Semua. Jadi, once kita kemas sini, semua alat ni dia akan tanda macam tu. Nampak? Semua alat ni yang 66, kata silap saya. 66, tadi 67 kan. Satu dah dibuang. 66 ni semua dia tanda macam ni. Okey, jadi dah tanda macam ni, cantik dah. Jadi kita kembali kepada QPOS 19 tadi. Kita akan sahkan QPOS 19 untuk cetakan. Jadi dah ada masuk yang ni, dah ada dijual. Kita akan sahkan. Once kita sah, dia masuk macam ni, dah sah 66 jual, satu lain-lain. Jadi kita boleh print QPOS 19 ni. Ni. Kan print satu dibuang, 66 dijual. Lepas tu bawah sign. Ini adalah sijil dia. Lampiran C, kalau kita nak lampiran C dalam ni, kita boleh klik yang ni dan kita boleh print lampiran C. Kan, kemudian bawah sign. Jadi complete lah. Kan? Complete lah. Yang tadi dijual 350 Sugamart Enterprise. Tarikh diambil ni lampiran C yang diminta oleh Jabatan Bendahari ni. Just print saja. Print yang 66 tu. Kemudian bos kita sign. Complete. Senang je tuan-tuan dan puan-puan. Jadi complete lah yang mana kita dah lupus. Once dah lupus macam ni, tadi kita tengok dalam pendaftaran tadi kan. QPOS bersih masih ada kan tadi kan. Jadi kita tengok yang tadi. Kita tengok yang lama tadi. Yang ni. Ini yang lama. Saya belum refresh lagi. Okey, yang lama. Saya belum refresh lagi. Jadi kita tengok bila kita refresh. Yang baru nanti. Ini yang lama saya tutup. Okey, yang baru. Bila kita cari aset. Kita pergi lokasi dia yang Maya. Dah tiada data. Nampak? Once kita dah lupus, data ni telah hilang daripada senarai daftar bersih. Begitu juga hilang dalam QPOS 4. Begitu juga hilang dalam QPOS 10. Tadi ada, sekarang dah lupus. Jadi macam mana kita tahu lupus? Kita akan pergi kepada daftar PTJ ni lah. Daftar PTJ yang keseluruhan tadi. Kita tengok balik, cari aset. Kita pergi lokasi Maya. Kan? Lokasi yang tadi lah. Yang lupus tadi. Tengok. Semua lupus. Hitam tu kan. Dalam kes ni banyaklah tuan-tuan. Ada 700 lebih. Campur yang 66, 67 tadi. Jadi 700 lebih dalam lokasi Maya ni telah dilupuskan di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam. Jadi macam itulah kita akan lupuskan di PTJ masing-masing. Semoga ini akan mendapat manfaat kepada kita semua untuk kita lupuskan aset melalui AMS. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.